A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Okay, kita sambung pengajian sirah nabawiyah. InsyaAllah kita masih dalam peringkat tempoh sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Muhammad dilantik sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai tajuk berita gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang disebut oleh Al-Quran dan sebelum itu disebut dalam kitab-kitab dahulu, Taurat, Injil, Zabur, dan juga ataupun yang disebut oleh para ulama dahulu. Maknanya maklumat tentang kelahiran, kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah tersebar, telah merata ke seluruh pelosok tanah Arab. Itu adalah sebagai hikmah kebijaksanaan Allah supaya bila betul-betul datang masyarakat tidak terkejut. Kalau mereka menolak pun bukan kerana mereka terkejut, bukan kerana mereka tak diberitahu lebih awal, tapi sebab mereka menolak ialah sebab kedegilan mereka. Okey, kita sampai muka surat 119 dalam buku teks bahasa Arab. Tapi kalau buku terjemahan, kita sampai muka surat 120. 119. Oh, sama. Buku teks bahasa Arab 119, buku terjemahan pun muka surat sama 119. Saya rasa dah ramai yang dapat buku-buku sirah kan. Kita dah buku yang kita order daripada Indonesia sebanyak 119 buah dah sampai dan kita telah post kepada mereka yang telah buat pembayaran lebih awal. Cuma saya tak pasti adakah semua dah dapat ataupun sebahagian. Bila checklist dalam grup Telegram tu macam lebih kurang 40-50 yang baru maklum bahawa buku dah mereka terima. Yang baki tu saya tak tahu. Tapi ikut rekod staf yang kita uruskan buku ni, katanya dah hampir semua dipostkan kepada mereka yang telah bayar awal. Jadi semoga kalau dah sampai, alhamdulillah. Kalau boleh sampai, insya-Allah dalam perjalanan. Okey. Jadi berita gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemunculan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Disebut dalam kitab-kitab dahulu, kitab Taurat dan Injil. Jadi kita sampai muka surat 119, iaitu Qala Ibnu Taimiyah. Setelah Allah sebut ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157 yang kita dah tadabbur dalam kelas yang lepas, iaitu Allah beritahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jadi Allah bagi tahu dalam Quran cerita kemunculan Nabi Muhammad ni telah termaktub dalam kitab-kitab terdahulu. Bahkan Allah sebut kitab apa yang dicerita lebih awal tentang kemunculan Nabi Muhammad, iaitu dalam kitab Taurat dan Injil.
Kemudian Allah sebut pula sifat-sifat Nabi Muhammad yang telah Allah cerita dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Apa sifat Nabi Muhammad yang diberitahu awal? Iaitu sifat seorang Nabi. Tugas utama para Nabi, tugas paling besar para Nabi ialah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Sentiasa mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, dan perkara ma'ruf yang paling besar dan utama ialah mentauhid dan mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, sifat utama Rasul ialah mencegah kemungkaran. Dan itulah sebenarnya tanggungjawab umat Nabi Muhammad yang paling besar dan utama, iaitu untuk menyuruh orang melakukan benda yang makruf dan mencegah mereka daripada melakukan kemungkaran. Juga sifat Nabi yang disebut dalam kitab-kitab dahulu ialah Nabi ini sentiasa mengajak manusia kepada perkara yang tayyib, perkara yang baik. Nabi menghalalkan yang baik dan Nabi mengharamkan benda yang keji, benda yang buruk. Dan Nabi usaha supaya umat manusia ni terlepas daripada belenggu dosa, musibah yang menimpa mereka. Okey, kemudian kita sambung kata Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah. Kalau ikut buku terjemahan ni 117, muka surat 117. Ibnu Taimiyah berkata, wal akhbar bi ma'rifati ahli kitab bisifati Muhammadin SAW indahum fil kutubil mutaqaddimah mutawatirah anhum. Berita-berita tentang ahli kitab ni mengetahui tentang sifat Nabi Muhammad SAW di sisi mereka melalui kitab-kitab mereka sangat mutawatirah, sangat jelas, sangat banyak. Jadi mereka tak boleh menafikan bahawa cerita tentang pasal Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad memang dah ada dalam kitab-kitab mereka, mereka baca, mereka faham dan mereka yakin, mereka terima. Kemudian semaqal semmal ilma bi anna al-anbiya qablahu basyaru. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, para nabi sebelum Nabi Muhammad basyaru, juga selalu membawa berita gembira. Para nabi sebelum Nabi Muhammad selalu memberitahu berita tentang kedatangan Muhammad, Nabi akhir zaman, kepada kaum mereka. Macam mana mereka bagi tahu? Pertama, para nabi memberitahu kepada umat masing-masing tentang kemunculan Nabi Muhammad. Pertama, dengan cara apa yang termaktub dalam kitab-kitab yang ada di tangan ahli kitab. Para nabi terangkan dalam kitab ni ada cerita pasal Nabi Muhammad. Yang kedua, cara kedua ialah berita orang-orang yang memahami kitab-kitab tersebut, baik yang sudah memeluk Islam ataupun belum. Jadi orang yang faham kitab-kitab terdahulu, mereka cerita balik apa yang ada dalam kitab tu. Sama ada orang yang menceritakan memeluk Islam ataupun tidak. Hal ini mirip dengan apa yang diceritakan secara mutawatir oleh kaum Ansar, iaitu bahawa tetangga mereka, antaranya contoh orang Ansar di Madinah. Tapi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, mereka tak dipanggil orang Ansar. Mereka dikenali dengan dua kaum yang besar di Madinah, iaitu kaum Aus dan Khazraj. Jadi kata orang Ansar, bahawa jiran mereka, siapa jiran orang Ansar di Madinah? Orang Yahudi. Jadi kata orang Ansar, tetangga mereka iaitu orang-orang Yahudi pernah menceritakan tentang akan diutuskan Nabi Muhammad SAW. Itu masa tu Nabi belum lahir, dan bahawa beliau adalah seorang rasul. Seorang rasul yang ada di tengah-tengah mereka dan mereka nanti-nantikan. Jadi orang Yahudi di Madinah menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad. Tengok gambaran. Sekarang dia Yahudi lah antara yang paling kuat menentang Nabi. Tapi sebelum kemunculan Nabi, mereka lah antara golongan yang paling teruja menanti kedatangan Nabi Muhammad. Bahkan kata orang Ansar,
Sebab maklumat awal yang kami dapat daripada ahli kitab, orang Yahudi, itu maklumat awal itu membantu kami untuk mudah beriman. Di situ ada pengajaran. Jadi antara sebab orang Ansar ni mudah beriman ni, bila Nabi Muhammad betul-betul datang. Apa sebab? Apa faktor dia? Mana mereka dapat maklumat daripada siapa? Ahli kitab. Jadi kata orang Ansar, mereka ni ahli kitab, mereka ada kitab dan kitab mereka daripada Allah. Kami orang Ansar, kami ahli penyembah berhala. Kami tak ada kitab dan kami tak ada pun maklumat pasal kemunculan Nabi Muhammad. Berita tu kami dengar daripada siapa? Ahli kitab. Tapi bila Nabi datang, siapa yang beriman? Yang tukang cerita ke yang dapat cerita? Apa pengajarannya? Yang tukang cerita, masa dia cerita, dia cukup yakin Muhammad tu adalah Nabi mereka. Ya, orang Ansar yang dicerita ni tak berapa yakin. Jangan kaitkan semua cerita dengan Dajjal. Dajjal ni belum muncul lagi. Jadi apa pengajaran dia? Subhanallah. Orang Ansar kata, kami jahil, kami tak ada kitab, kami semua berhala. Ahli kitab bukan semua berhala, mereka ada kitab. Dan kami mendapat maklumat pasal Nabi daripada mereka. Tapi bila Nabi datang, kami beriman, mereka pula menentang. Apa pengajaran? Apa dia? Terus tu dia tak banyak tak banyak cakap, tak banyak apa kan. Dia terus tak banyak songeh lah. Tak banyak songeh. Sebelum ni kan. Tapi kenapa orang yang tukang cerita, masa dia cerita dia yakin, tapi bila datang dia yang menentang. Sepatut bila datang Nabi Muhammad, yang pertama sambut Nabi siapa? Orang Ansar ke orang ahli kitab? Ahli kitab. Jadi apa pengajaran? Sejarah ni kalau setakat baca je kan, macam baca sejarah, tak ada makna. No feeling. Yalah yang tu saya tanya tu, apa pengajaran? Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili. Itu point dia, itu hadis Nabi tu. Saya nak baca hadis Nabi, pengajarannya ialah Nabi sebut dalam satu hadis sahih. Yang hadis ni panjang lah. Saya ambil potongan akhir dia. Nabi kata, bila Nabi di khutbah, masa khutbah Hajatul Wada' kan, Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak hari ini hari apa? Tapi sahabat tak jawab, sebab sahabat takut kalau kami jawab dah betul, tapi Nabi akan bagi maklumat lebih daripada itu. Jadi sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Salam. Kemudian Nabi tanya balik sahabat, bukankah ini hari An-Nahru, hari korban? Kemudian saat Nabi tanya lagi, ayu syahri haza, bulan apa ini? Sahabat tak jawab. Nabi kata, alisa Zulhijjah, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kemudian Nabi tanya lagi, qal fa inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kamu, wa amwalakum, dan harta-harta kamu, wa a'radakum, dan maruah-maruah kamu di antara kamu adalah haram. Bila kamu mengucap dua kalimah syahadat, darah kamu haram ditumpahkan oleh orang lain. Harta kamu haram dirampas ataupun diambil oleh orang lain. Dan maruah kamu haram dicerobohi. Sebagaimana haramnya hari ini. Hari apa ni? Hari haji, hari korban. Dan sebagaimana haramnya bulan ini, iaitu bulan Zulhijjah, bulan haram. Kemudian Nabi cakap apa? Liyuballigha syahid al-ghaib. Hendaklah orang yang asyahid yang datang dengan Nabi ini yuballigh, menyampaikan al-ghaib. Siapa?
Orang yang tak ada, ghaib. Kenapa Nabi beritahu? Fa inna syahid, sesungguhnya orang yang datang ni, orang yang mendengar asal, moga-moga an yuballigha, dia menyampaikan man huwa au'a lahu minhu. Moga-moga orang yang dengar ni, yang hadir, menyampaikan kepada orang yang tak datang. Tapi orang yang tak datang lebih faham daripada orang yang hadir. Boleh? Apa pengajaran daripada hadis ni? Apa pengajaran dia? Satu, wajib sampaikan. Bila kamu duduk dalam majlis ilmu, kamu dapat ilmu, Nabi kata apa? Sampaikan. Sampai kepada siapa? Yang tak datang. Jadi yang tak datang tu berdosa tak sebab tak datang? Ha? Yang tak datang tu berdosa tak sebab tak datang? Tak berdosa sebab Nabi tak kata tak payah sampaikan kepada yang tak datang pada muka dia. Tak. Nabi kata tolong sampaikan. Maknanya yang tak datang tak berdosa. Tapi kalau yang datang tak sampaikan berdosa tak? Oh, berdosa. Kemudian Nabi beritahu sebab apa kena sampaikan? Satu, Nabi nak beritahu bahawa manusia tak boleh duduk dalam kejahilan. Kamu dah ada ilmu kan, yang di luar sana jahil. Wajib sampaikan ilmu kepada mereka supaya mereka tidak jahil. Supaya mereka tidak berada dalam kegelapan. Satu. Yang kedua, faedah yang kedua apa dah? Nabi kata kadang-kadang orang yang tak datang lebih pikat daripada kamu yang datang. Dan juga pengajaran ketiga apa dia? Kalau Nabi kata, moga-moga yang datang ni, yang mendengar ni, dengar direct daripada Nabi. Tapi dia sampaikan kepada orang yang tak datang, dan mungkin orang yang yang tak datang, yang tak dengar direct daripada Nabi, lebih faham. Maksudnya ilmu ni fokusnya apa? Faham. Faham. Bukan datang, bukan dengar, tak. Yang paling penting ialah faham. Sebab kalau kita belajar, kita dengar tapi kita tak faham, tidak ada makna. Macam orang tak datang, macam orang tak belajar lah. Satu faedah boleh tak? Boleh jadi generasi selepas tu tafsirannya lebih tepat. Generasi setelah itu tafsirannya boleh dipertimbangkan dan lebih tepat untuk beberapa isu lah. Ya, memang ada pengajaran ni. Ada satu lagi hadis, Nabi kata apa? Farubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Tengok. Nabi kata kadang-kadang hamil fiqh, orang yang membawa fiqh, ilmu, dia bawa kepada siapa? Orang yang lebih faqih, lebih faham daripada dia. Dia faham. Tapi bila dia cerita pada orang yang dia cerita lagi faham daripada dia. Dan warubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Kadang-kadang orang yang bawa ilmu dia tak faham pun. Saya ada belajar tadi tapi saya tak faham. Dia pun cerita pada orang yang tak datang. Okey, boleh cerita tak? Dia pun cerita. Bila dia cerita, orang yang tak datang faham. Dia sendiri tak faham. Adakah macam tu? Ada. Ini salah satu tanda tak faham. Tengok, kita ambil pengajaran. Ramai tak yang masuk kelas agama, dia tak sampaikan. Satu salah. Yang kedua, bila dia tak sampaikan, itu salah satu petunjuk bahawa dia sendiri mungkin tak faham. Betul tak? Orang tanya, belajar apa tadi? Rasa-rasa sirah. Tajuk pun dah rasa kan? Buku-buku apa? Dah sampai semalam, saya tak tengok lagi tajuk kan? Maknanya tak fokus. Kadang-kadang yang tak pernah datang tu, dia dengar daripada jauh, dia teruja. Hari ni belajar sirah. Muka surat sekian-sekian. Tapi dia tak datang kelas. Jadi macam Ustaz Daniel sebutkan, mungkin tak orang yang datang kemudian lebih faham daripada orang yang datang awal. Ada kemungkinan, tapi kecil. Kecil. Kenapa? Sebab Nabi dia cakap, khairul qurun qarni.
Orang yang terbaik, orang yang dahulu. Mesti orang dahulu. Tapi ada kemungkinan tak orang yang datang kemudian lebih hebat daripada orang yang awal? Ada kemungkinan, tapi kecil. Kecil. Okey? Jadi tengok, orang Yahudi tukang cerita, ada kitab. Orang Ansar tak ada kitab, tukang dengar cerita. Tapi siapa lebih faham? Orang Ansar. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Bila kita dapat ilmu, tolonglah sampaikan. Kemungkinan bila kita sampai pada orang tu, dia lebih faham, dia akan menyebarkan ilmu tu. Jadi kita dapat pahala tak? Kita sebar pada seorang, tapi dia sebar pada 100 orang. Kita dapat tak pahala 100 orang? Ya Allah, ruginya kalau kita belajar diam, belajar balik, kan? Rugi. Okey apa? Jadi jangan cerita pada orang bak dajar je, banyak lagi ilmu. Luas. Ha? Yalah, jangan pagi dajar, petang dajar, minggu depan dajar. Ada 6,000 ayat Quran. Satu ayat pun tak cerita dajjal, kan? Ha? Okey. Kemudian Allah sebut orang kafir, orang Yahudi di Madinah ni sampai tahap dia percaya pada Muhammad, cerita Muhammad dalam kitab Taurat, sampai tahap apa? Bila mereka berperang, orang Ansar kata, kami dengan orang Yahudi di Madinah, kami bergaduh, berperang selalu. Tapi bila mereka cerita pasal Muhammad, kami macam nak percaya je. Sebab tu bila datang, terus kami beriman. Kami terujai, kan? Dan yakinnya orang Yahudi, masa dia cerita pasal Muhammad ni, sebelum datang Muhammad, sampai tahap apa? Minggu lepas kita belajarkan. Seolah mereka anggap Muhammad tu macam, mereka kenal Muhammad macam kenal anak lelaki mereka. Okey, satu lagi Allah sebut. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 89. Surah Al-Baqarah ayat 89. Tengok Allah nak rakamkan betapa apa ni? Betapa degil, betapa keras kepalanya orang Yahudi. Allah kata apa? Walamma ja'ahum, maka tatkala telah datang kepada mereka kitab min indillah. Kitab dari sisi Allah. Kitab apa ni? Al-Quran. Dan kitab dalam Quran tu hanyalah musaddiqun. Hanya membenarkan apa yang ada bersama mereka. Apa yang bersama orang Yahudi dan Nasara? Kitab Taurat dan Injil. Jadi cerita Muhammad ada tak dalam kitab Taurat? Ada. Dan mereka percaya tak? Percaya. Kemudian datang Quran mengesahkan apa yang dalam kitab mereka yang mereka dah percaya. Bukan berbeza, bukan bercanggah. Logiknya apa? Logiknya bila datang betul Quran, terus terimalah. Dan sampai tahap apa ni? Mereka percaya pada apa yang disebut dalam kitab mereka. Wa kanu min qablu, ada orang Yahudi sebelum ni, sebelum datang Nabi Muhammad, yastaftahuna 'alal ladzina. Mereka apa dia yastaftihuna? Istiftah. Doa mula-mula lepas takbir, kan dia panggil apa doa? Doa istiftah, kan, ataupun doa iftitah. Kenapa dia, apa makna istiftah? Doa pembukaan. Jadi orang Yahudi ni bila dia berperang dengan orang Arab di Madinah, kadang-kadang dia kalah. Bila dia kalah, dia bersumpah. Dia kata apa? Ni, yastaftihu makna mereka memulakan peperangan itu dengan bersumpah dengan apa? Alal ladzina kafaru, ke atas orang kafir, iaitu Ansar dan Aus dan Khazraj yang masa itu masih kafir. Apa maksud ni? Mereka membukakan perang mereka dengan Nabi Muhammad. Apa maksud? Maksud dia kata pada orang Arab ni, lawan dia, jaga-jaga kamu. Kali ini kami kalah. Tapi tunggulah datang seorang Nabi daripada bangsa kami. Bila Nabi itu datang, mesti kami akan menang. Kamu akan kalah. Sampai tahap tu mereka yakin pada cerita Muhammad. Tapi sebelum datang Nabi Muhammad. Boleh?
Tapi Allah kata apa? Falamma ja'ahum, maka tatkala Muhammad betul-betul datang pada mereka, datang yang mana ni? Ma'arafu. Apa yang mereka sendiri dah tahu, dah yakin, dah percaya, akhirnya kafaru, mereka kufur. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah lah ke atas orang kafir. Besar tak balasan Allah? Laknat. Kenapa? Kenapa sampai laknat ni? Apa dosa dia? Ha? Apa dosa dia? Dosa dia bukan setakat dia tolak Nabi Muhammad, tapi cerita Muhammad dah datang, dia pun dah baca, dia pun dah faham, dia pun dah percaya, dah yakin. Tiba-tiba dia tolak. Itu sangat-sangat besar kesalahan. Berbeza dengan orang tak tahu apa cerita Muhammad, tiba-tiba Muhammad datang, dia tolak. Berdosa juga, tapi tak sebesar orang yang dah percaya dia peringkat awal. Okey, kita pergi seterusnya. Begitu juga cerita Nabi Muhammad ni disebut oleh orang-orang Ansar, orang-orang Nasrani. Dalam kitab-kitab mereka, seperti cerita Heraklius ataupun Herakli, Raja Rom, Raja Mesir, Raja Najasyi dan juga Raja Habsah. Semua mereka ni orang Ansar, orang Nasrani, dah cerita awal dah pasal kedatangan Nabi Muhammad. Mana cerita Muhammad ni bukan satu benda yang pelik. Cuma mereka menunggu je kedatangan Nabi Muhammad. Okey. Kemudian kata Ibn Taymiyah, yang ketiga, cara ketiga diceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad ialah muka surat 118. Pemberitaan beliau akan hal itu disebutkan dalam Al-Quran secara berulang-ulang. Cerita pasal Muhammad yang Allah beritahu ada disebut dalam kitab Taurat dan Injil, bukan Allah sebut sekali, berulang. Menunjukkan apa? Cerita itu pasti benar. Dan saya tak tahu nak baca Arab ke baca Melayu ni. Hal ini mereka indikasi bagi orang yang berfikir bahawa Rasulullah SAW benar-benar ada dalam kitab-kitab mereka. Sebab itu Quran sebut berulang kali. Cerita Muhammad ada dalam kitab mereka. Sebagai bukti memang betul ada. Maka sekiranya Rasulullah tidak tahu bahawa namanya tertulis dalam kitab-kitab mereka, bahkan yang diketahui justru sebaliknya, pastilah beliau enggan untuk menyiarkan berita itu dengan terus-menerus dan menunjukkannya baik kepada orang yang simpati kepada beliau ataupun kepada orang yang bertolak belakang, kepada orang yang dekat ataupun kepada musuh-musuhnya. Maksudnya Nabi tak akan cerita pasal bahawa cerita pasal Nabi dalam kitab mereka kalau benda tu tidak disebut berulang kali di dalam Al-Quran. Okey, menurut kajian sejarah yang tepat, bahawa ahli kitab sentiasa memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla daripada musuh-musuh mereka. Ini yang saya sebut tadi. Dia mohon pertolongan macam mohon syafaat lah. Nabi belum datang, tapi dia bila bersumpah dia guna nama demi Muhammad yang akan muncul. Okey. Kemudian kata Ibn Taymiyah ni ada, dia sendiri tengok kitab Zabur yang ada cerita pasal Nabi Muhammad dan sebut nama Muhammad. Sebagai bukti cerita tu adalah betul. Kita tak baca semua, saya nak ringkaskan. Sekarang kita pergi pada tajuk ni. Berita gembira ulama ahli kitab akan kenabian Rasulullah SAW. Muka surat 120 dalam buku teks bahasa Indonesia. Muka surat 120. Berita gembira tadi, berita gembira yang disebut dalam kitab-kitab Taurat Injil. Yang ini berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad oleh siapa? Oleh ulama-ulama Yahudi, ulama Nasrani. Contohnya cerita Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dalam sanad yang hasan menceritakan kisah bagaimana dia memeluk Islam. Salman Al-Farisi ni daripada mana? Daripada Parsi. Kalau sekarang kat mana? Iran ya, Iran. Kata Salman masa dia di Parsi, seorang rahib ulama Nasrani, ketika ulama Nasrani ni hampir nak wafat, Salman datang pada dia, Salman Al-Farisi datang pada dia, dan ulama
Nasrani mencerita kepada Salman. Apa cerita dia? Tapi supaya jimat masa, saya baca terjemahan terus. Demi Allah, kata ulama Nasrani ini, sepengetahuan aku, hanya tinggal seorang sahaja yang sama keimanan kami. Ada seorang lagi Nabi yang akan muncul yang imannya sama dengan iman kami. Oleh kerana itu, aku anjurkan kepada kamu, ulama Nasrani nasihat kepada siapa? Salman Al-Farisi. Aku anjurkan kepada kamu untuk jumpa dia. Kalau dia muncul, kamu pergilah cari dia. Ia akan sebab apa? Sebab Nabi ini akan melindungi kamu pada saat seorang Nabi akan diutuskan daripada tanah suci. Dia bagi itu tempat. Nabi ini akan muncul daripada tempat tanah suci, makna Mekah. Iaitu antara dua tanah tandus dan gersang. Mekah ni tanah kerikontan padang pasir, sehingga sampai ke tanah yang subur dengan penuh pohon kurma. Di mana? Mana ulama Yahudi dah tahu dah pergerakan Nabi. Muncul kat Mekah, tanah padang pasir, kemudian berhijrah ke tanah subur di Madinah. Dan pada diri Nabi yang akan muncul ni terdapat tanda-tanda yang sangat jelas. Di antara dua pundaknya, bahunya, terdapat cap kenabian. Juga tandanya ialah ia makan daripada hadiah. Nabi ni, kalau kita bagi hadiah, dia makan. Kalau bagi sedekah, dia tak makan. Sebab Nabi tak akan makan hasil daripada sedekah. Dan jika kamu sanggup menembusi negeri itu, kata ulama Nasrani ini, maka lakukanlah. Dia nasihat pada Salman. Kerana sesungguhnya Nabi ini akan melindungi kamu. Betul tak apa yang dia cerita dengan apa yang berlaku? Betul. Ini dipanggil apa? Bisyarat. Berita gembira awal kemunculan Nabi Muhammad. Kemudian lepas tu Salman cerita. Salman menceritakan kisah kedatangannya ke Madinah. Dia betul-betul cari. Dia pergi ke Madinah dan dijadikan sebagai hamba. Dan juga dia cerita dia mula berjumpa dengan Rasulullah ketika Nabi berhijrah. Kemudian dia bagi makanan pada Nabi. Dia kata apa? Ini sedekah. Nabi tak makan. Lepas tu dia bagi kali kedua. Ini hadiah. Nabi makan. Betul. Dia relatekan dengan apa yang ulama Nasrani cerita di awal. Kemudian dia tengok di belakang Nabi ada cap kenabian. Akhirnya Salman masuk Islam. Kerana pengaruh apa ni? Pengaruh apa ni? Pengaruh cerita awal. Ada persamaan. Jadi pengajaran untuk kita juga. Bila kita nak berdakwah, jangan target orang tu terus terima Islam. Jangan. Kadang-kadang kita cerita hari ni, bila dia faham dan dia amalkan, kadang-kadang lepas 10 tahun. Sama juga Nabi kan. Nabi berdakwah kepada orang Mekah. Ada yang beriman terus hari pertama. Ada yang selepas sebulan. Ada yang selepas 10 tahun. Ada yang dekat-dekat Nabi nak wafat. Setelah dia perangi Nabi berpuluh tahun, dapat Nabi nak wafat, baru dia beriman. Jadi kerja kita bukan nak memastikan orang beriman. Kerja kita hanyalah menyampaikan. Demikian pula dengan kaum Yahudi di Madinah. Mereka mengetahui bahawa masa kebangkitan Nabi sudah dekat. Yahudi ni asal daripada mana? Yang ada di Madinah ni sebenarnya asal daripada mana? Yahudi asal daripada mana? Palestin. Kenapa Palestin? Sebab Bani Israel, center dia, pusat dia di Palestin. Kebanyakan para Nabi, Bani Israel berpusat di Palestin. Jadi orang Yahudi asalnya di Palestin. Tapi kenapa dia pergi Madinah? Sebab dia dapat maklumat awal daripada kitab mereka dan daripada ulama mereka bahawa Nabi ni akan muncul di Mekah dan akan berhijrah ke. Jadi dia pergi awal lagi sebagai persiapan nak menyambut Nabi Muhammad. Tengok punya apa tu? Bila datang, dia lawan habis-habisan. Punya apa? Punya bengong bengong. Bengong. Kalau nak tolak daripada awal lagi kan? Okey. Ayat ni kita dah baca ni.
walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima, disebut sebelum ni, kita dah baca dan kita dah tadabbur. Okey. Kita pergi pada Irhasat An-Nubuwah, buku bahasa Arab 123, teks bahasa Indonesia 122, muka surat 122. Tanda-tanda kenabian. Jadi irhasat makna dia tanda-tanda kenabian. Sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul, dah ada tanda-tanda bahawa ni dia akan muncul sebagai seorang Nabi. Di antara apa? Di antara tanda-tanda kenabian adalah bahawa batu pernah memberi salam kepada Nabi SAW sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul. Satu, batu kan. Batu boleh bercakap tak? Tak boleh. Yang kedua, dia bercakap benda baik ke tak baik? Bagi salam. Jadi itu petanda awal bahawa Nabi akan muncul sebagai seorang Rasul. Kita pernah tak jalan-jalan batu bagi salam? Tak. Dan biasa tak kita jumpa orang pun tak bagi salam? Jadi orang dengan batu 2 kali 5 kan? 2 kali 5. Pengajaran untuk kita apa dia? Kalau batu pun bagi salam, kamu orang patut lagi bagi salam lah. Bahkan Nabi kata apa? Bagi salam tu sebagai tanda apa? Bagi salam simple je, tapi dia adalah tanda keimanan seseorang dan prasyarat untuk masuk syurga. Nabi kata apa? La tadkhulu al-jannah, kamu semua tak akan masuk syurga hatta tu'minu, sehinggalah kamu beriman kepada Allah. Mana syarat nak masuk syurga? Beriman. Kemudian kedua Nabi kata wala tu'minu, dan kamu tak mungkin beriman hatta tahabu, sehinggalah kamu berkasih sayang. Sehingga kamu saling berkasih sayang. Jadi syarat nak masuk syurga apa dah? Beriman. Dan tanda dia beriman, berkasih sayang. Tanda berkasih sayang, ini tengok, nampak kecil tapi ahli syurga, tanda ahli syurga. Nabi kata, ala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbabtum bainakum afsyus salam. Nak tak aku tunjuk pada kamu satu perkara yang kalau kamu lakukan, kamu pasti berkasih sayang. Jadi cukup syarat nak jadi orang beriman dan ahli syurga. Apa dia? Afsyus salam, sebarkan salam. Saya ulang. Nabi kata, kamu tak mungkin masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tak mungkin beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Nak tak aku tunjuk pada kamu satu amalan, kalau kamu lakukan, pasti kamu akan berkasih sayang, iaitu sebarkan salam. Benda kecil je. Okey? Yang ni pun kadang-kadang kita tak amalkan. Betul kan? Bukan semua orang kita bagi salam. Bahkan Nabi kata salah satu tanda kiamat apa dia? Salah satu tanda kiamat selain pada Dajjal. Apa dia? Tengok nampak okey tapi sebenarnya tak bagus. Nabi kata salah satu tanda kiamat ialah kamu bagi salam pada orang yang kamu kenal sahaja, itu tanda kiamat tu. Berlaku tak? Oh. Kita rasa macam okey, sebenarnya tak okey. Jadi tak betul. Yang betul beda. Bagi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Boleh? Jangan bagi salam pada orang yang sefikrah dengan kita. Sekufu. Yang boleh terima cerita konspirasi, kita bagi salam. Yang tak boleh terima, kita tak bagi salam. Oh, bahaya tu. Bahaya. Kita tidak ada cinta pada saudara seagama. Bila tak ada cinta, tak ada apa? Bila tak ada cinta, tak ada apa? Bila tak bagi salam, tanda tak cinta. Bila tak ada cinta, tak ada iman. Bila tak ada iman, tak mungkin masuk syurga. Oh, nampak kecil je. Tapi syarat masuk syurga.
Okey. Jadi batu bagi salam kepada Nabi. Tanda-tanda yang lain adalah mimpi yang hakiki dan merupakan permulaan turunnya wahyu. Nabi bila bermimpi, mimpi Nabi adalah mimpi yang benar. Dalam mimpi itu Nabi tidak melihat apapun kecuali sesuatu yang menyerupai fajar, subuh yang menyingsing. Dalam bahasa Arab dia panggil, Nabi bermimpi mislu falaqi as-subhi. Nabi mimpi dan mimpi Nabi benar. Nabi nampak apa? Seperti cahaya yang memancar di waktu subuh. Jelas, terang, clear. Telah tumbuh pada diri Nabi SAW kecintaan mengasihkan diri untuk beribadat. Tengok permulaan tanda-tanda kenabian. Batu bagi salam. Mimpi Nabi nampak cahaya macam waktu pagi. Dan Nabi jadi cinta, seronok nak bertahannus, berkhalwat, seronok. Itu tanda kenabian tu. Apa makna khalwat? Ataupun dalam bahasa Arab juga dipanggil tahannus, iaitu beribadat secara bersendirian. Cuma khalwat ni, Nabi khalwat, Nabi Muhammad khalwat, Pakcik Muhammad khalwat, berbeza tu kan. Dua-dua perkataan khalwat. Kalau Nabi Muhammad khalwat makna apa? Beribadat seorang-seorang. Kalau Pakcik Muhammad khalwat makna apa? Duduk dengan bini orang. Perkataan sama, tapi bila dimelayukan dah menyimpan daripada makna asal. Jadi Nabi suka habbaba ilaihi al-khala. Allah menjadikan Nabi seronok duduk di berseorangan. Di mana ni? Dalam gua. Dalam gua. Nabi mengasingkan diri daripada kaumnya di Gua Hira yang terletak di Bukit Hira. Kenapa? Kita kan suka duduk dalam gua sorang-sorang. Tandas tak ada, air tak ada, peti ais tak ada, internet lagi tak ada. Suka tak? Suka tak? Tak suka. Kenapa kita tak suka? Nabi suka. Cintakan dunia kan? Dalam gua tak ada. Tak ada dunia. Okey, Nabi pula kenapa cinta duduk sorang-sorang? Saya bayangkan, jangan dengar cerita je. Bayangkan, Nabi nak pergi ke Gua Hira tu jalan kaki. Lebih kurang 7 km. Lepas tu nak panjat gunung tu, Bukit Hira, lebih kurang setengah jam. Kalau slow 45 minit, saya dah panjat dah. Dia panjat Gua Hira tu tak sunat pun, tak dapat pahala pun. Sebab tu bila turun wahyu Nabi tak panjat je. Kita pula bila dah ada wahyu, dia naik panjat pula. Bukan tak ada buku Quran. Okey. Naik tu setengah jam. Kemudian Nabi bawa bekalan. Dan Nabi duduk dalam gua tu beberapa malam. Cuba bayangkan, makanan apa yang Nabi bawa bekal sampai boleh duduk beberapa malam? Agak-agak apa dia? Biskut Mary, mana ada? Nak bawa sandwich. Satu hari rusak lah. Betul tak? Mesti makanan tu yang tahan. Apa dia? Sebab apa? Saya nak kita bayangkan betapa susahnya Nabi. Tapi Nabi cinta tempat macam tu. Tandas tak ada. Nak buat air besar, nak buat air kecil. Ya Allah. Tapi Nabi seronok. Apa dia? Makna Nabi tak nak duduk dengan kekufuran. Tapi bila turun wahyu, kenapa tak naik dah? Bila turun wahyu, Nabi duduk dengan orang kafir. Kan? Kita kalau rumah tak ada tandas, kan? Dan orang bagi percuma, nak duduk tak? Rumah ada tandas, tak ada peti ais. Syarat dia, rumah ni tak boleh masuk peti ais. Nak duduk tak? Boleh. Tak boleh, anak tak nak. Tak, cuba bayangkan bagaimana, saya nak kita bayangkan bagaimana Nabi cinta tempat macam tu. Panak letih berjalan kaki, panjat pula, duduk pula beberapa malam. Tandas tak ada, air tak ada, peti ais tak ada, internet tak ada.
Jadi apa yang menjadikan Nabi cinta? Kita cakap degar-degar kan. Kalau nak duduk tempat macam tu, kadang-kadang elektrik tak ada dah bising kecoh kan. Bil dah bayar awal, elektrik kena potong. Tak sabar. Jadi kenapa? Oh, ada jawapan. Air penting. Tengok, dia kata air penting. Nabi panjat Gua Hira tu tak ada air, tak ada syabas, tak ada apa, air Kelantan pun tak ada. Air keruh ke air jenis semua tak ada. Mana jawapan? Sebab Nabi rasa Sebab Nabi rasa tenang tanpa kesyirikan dan kekufuran. Tanpa Nabi boleh berbuat apa-apa sebab masa tu belum terima wahyu. Nabi rasa tenang. Nabi rasa tenang. Cuba kita pergi duduk, tenang tak? Orang kita bila dia tenang, bukan duduk dalam gua, panjat gunung. Panjat gunung pula bawa banyak tak bekalan. Dan bukan duduk beberapa malam. Satu malam cabut. Kemah siap makanan apa semua kan, barbecue lagi. Sebenarnya pengajarannya apa dah? Sebenarnya yang menjadikan kita seronok bukan tempat, bukan kemudahan, bukan keperluan. Yang menjadikan kita seronok ialah bila Allah bersama kita. Bila Allah bersama kita, semua keperluan tu tak penting lah. Siapa suruh masuk hutan? Wahyu dah turun. Nabi pergi masa belum turun wahyu. Dah turun wahyu, duduk kat orang ramai ni berdakwah. Masuk hutan pula. Jadi manusia ni bila ada Tuhan bersamanya, dia tak nampak dah apa keperluan. Sebab apa? Kenapa? Sebab air tu siapa yang bagi? Allah. Makanan siapa bagi? Allah. Sekarang yang bersama dia bukan makanan, bukan air, tapi pemberi makanan. Sama juga Hajar kan. Hajar seronok tak duduk tengah padang pasir? Seronok. Seronok. Sebab tu dia boleh bertahan lama. Hajar bukan tiga hari, bukan 3 malam. Bertahun-tahun. Sebab apa? Sebab Allah ada bersama dia. Dia bukan nampak padang pasir. Tapi dia nampak apa? Pencipta segala-gala ada bersamanya. Sebab itulah Allah keluarkan air daripada mana? Daripada bumi. Dan air itu cukup untuk Hajar dengan anaknya ke ataupun cukup untuk satu dunia? Jadi apa pelik bagi Allahnya nak keluarkan air di tengah padang pasir, tapi bila minum tak habis-habis, tak kering-kering sampai bila-bila. Itu keyakinan. Jadi kita akan jadi tenang bukan sebab ada internet, bukan sebab ada kawan, bukan sebab ada makanan, tak. Bila kita seronok, bila ada keperluan tu, percayalah kita masih belum cinta pada Allah. Kan? Sebab itulah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf kan? Bila dia difitnah kan? Dan dia ajak buat maksiat dan diberi amaran, kamu akan dipenjara. Dia pilih apa? Apa ada dalam penjara? Kenapa dia kata as-sijnu ahabba ilayya? Penjara lebih aku cinta. Apa ada dalam penjara sampai Nabi Yusuf cinta sangat duduk dalam penjara? Apa ada? Dalam penjara yang ada ialah yang tidak ada di luar. Apa dah? Dia duduk dekat dengan Allah dan tidak akan melakukan maksiat. Nikmat yang paling besar ialah bila kita tak buat maksiat pada Allah. Hati akan tenang, hati akan bahagia. Walaupun tak ada kemudahan, tapi bila kita dekat dengan Allah, ialah pemuda kafir. Semua tak ada, tapi Allah panjangkan umur dia. Sampai 309 tahun. Makanan tak ada, simpanan tak ada, umur panjang. Kita semua ada, makanan ada, duit simpanan banyak, umur 70 je. Kan? Okey. Jadi boleh tak? Boleh. Kita pergi berkhalwat. Boleh ke tak? Tak boleh, tak boleh. Sekarang tak boleh. Sebab tu, sebaik saja turun wahyu, Nabi pun turun bukit dan pergi berdakwah. Yang membahagiakan Nabi selepas tu apa dah? Berdakwah, bukan duduk di khalwat tu. Khalwat tu sementara nak menunggu wahyu. Okey. Kemudian telah tumbuh pada diri Nabi SAW kecintaan mengasihkan diri untuk beribadah. Nabi mengasihkan diri dari kaumnya di Gua Hira yang terletak di Bukit Hira.
posisi gua itu berada tempat yang lebih tinggi dari Kaabah. Lebih tinggi daripada Kaabah. Untuk mendaki bukit itu membutuhkan. Membutuhkan apa makna? Memerlukan. Nak daki bukit Hira tu, ataupun dia bukit nama apa? Yang Nabi duduk gua, nama dia Gua Hira. Tapi bukit tu sebenarnya ada nama kan? Jabal Nur. Jabal Nur. Untuk mendaki bukit itu memerlukan ketahanan fizik dan kesungguhan mental. Kerana bisa menghabiskan waktu hingga setengah jam. Nak panjat setengah jam. Beliau SAW berdiam diri di dalamnya beberapa malam. Elektrik tak ada, kawan tak ada, semua tak ada. Sebelum kembali ke keluarganya, dan bila habis makanan, Nabi balik pada Khadijah, bawa lagi bekal, pergi lagi. Untuk keperluan tersebut sampai datangnya kebenaran kepada beliau, sehinggalah turunnya wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Tajuk seterusnya ialah masa kenabian. Bila Nabi diutuskan sebagai Nabi? Bila tu? Rasulullah SAW diutuskan menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Bahkan diriwayatkan kebanyakan para Nabi semua diutuskan ketika umur 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Kenapa tak 20? Sebab kata ulama umur 40 adalah umur yang paling matang. Paling matang. Kalau nak jadi paling baik ketika umur 40. Kalau umur 40 tak jadi baik juga, mana susah dah nak jadi baik dah. Okey. Kita berapa dah umur? Oh, dah terlebih dah. Ada sebuah riwayat syaz ni mana ganjil, yang mengatakan bahawa usia Nabi SAW pada waktu itu mencapai 43 tahun. Ini pendapat tak masyhur lah. Yang paling masyhur 40. Imam Al-Baihaqi berusaha untuk menggabungkan kedua pendapat ini dengan bersandarkan pada riwayat Asy-Sya'bi yang mursal. Mursal ni makna terputus. Hadis ini tak sampai pada Nabi. Pendapat ini dengan bersandar pada riwayat Asy-Sya'bi yang mursal, iaitu turun kepada beliau kenabian itu pada usia 40 tahun. Lalu kenabiannya itu diiringi oleh Israfil alaihi salam selama 3 tahun. Ia mengajari Nabi segala sesuatu, sementara Al-Quran turun kepada beliau selama 20 tahun. Ini pendapat yang syaz, tak betul, tak berapa tepat. Jadi yang Israfil iringi Nabi selama 3 tahun itu semua tak betul. Riwayat mursal ini tidak layak digunakan sebagai hujah kerana hanya diriwayatkan oleh satu orang. Dan riwayat seperti ini seharusnya dikenal di kalangan sahabat Nabi SAW. Kemudian datangnya wahyu kepada beliau secara tiba-tiba, menunjukkan kepada sesuatu yang berbeza sekali dengan berita tersebut. Hal ini menguatkan riwayat yang mengatakan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahawa diutusnya Nabi Muhammad SAW dimulai sejak usia beliau menginjak 40 tahun. Okey, kita baca lagi sambung muka surat 124. Siapa yang ada buku? 124. Terdapat dalam satu riwayat yang kuat yang menunjukkan bahawa wahyu pertama kali turun pada Nabi ialah pada hari Isnin. Dan menurut riwayat yang masyhur bahawa turunnya Al-Quran diawali pada bulan Ramadan. Wahyu yang turun kepada beliau sepadan dengan wahyu yang turun kepada semua para Nabi. Jadi wahyu yang turun pada Nabi Muhammad, wahyu seperti itu juga yang turun pada Nabi-Nabi sebelum. Jadi wahyu pertama turun bila? Hari apa? Hari riwayat kata hari Isnin. Bulan apa? Bulan apa? Bulan? Ramadan lah. Syahrul Ramadan allazi unzila fi al-Quran. Bulan Ramadan lah telah diturunkan Al-Quran. Okey. Malam apa? Hari Isnin, bulan Ramadan, malam apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Ada pendapat kata Quran turun sekaligus pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar, iaitu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian daripada langit dunia turun pula secara beransur-ansur selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kenapa Quran turun pada bulan Ramadan dan turun pula pada malam Lailatul Qadar? Sebenarnya itu ada kait mengait itu. Allah nak bagi tahu mulianya bulan Ramadan sebab apa? Turun Al-Quran. Dan mulianya malam Lailatul Qadar sebab apa? Sebab turunnya Al-Quran. Dan mulianya Mekah sebab apa? Sebab wahyu pertama turun di Mekah. Dan mulianya Nabi Muhammad sebab apa? Sebab Quran turun pada Muhammad. Jadi maksudnya apa? Apa saja yang dikaitkan dengan Al-Quran, dia akan jadi mulia, dia akan jadi hebat. Dan apa saja yang jauh daripada Quran, dia akan jadi hina, dia akan jadi celaka. Mekah asalnya tak ada apa, tapi sebab turun Quran, Mekah jadi mulia. Bulan Ramadan pun sebenarnya sama je sebelum ni dengan bulan-bulan yang lain. Tapi jadi mulia sebab ada Quran turun. Malam Lailatul Qadar sama. Jadi kalau nak jadi mulia, dekatlah dengan Al-Quran dan amallah dengan Al-Quran. Okey, wahyu. Pukul apa dia? Dah habis dah. Kita masuk tajuk baru, wahyu. Tajuk ni panjang, jadi panjang kita sambunglah. Tajuk wahyu ni ialah sebagai permulaan Nabi dilantik sebagai Nabi. Kemudian lepas tu turun pula ayat, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Itu ayat yang menunjukkan Nabi dilantik sebagai Rasul. Wallahu a'lam. Ada soalan? Mana? Sayyidina. Bukan Sayyidina, Sayyidatina. Bila perempuan Khadijah Sayyidatina. Khadijah, bukan Khatijah. Radhiyallahu anha antara hantar makanan pada Nabi. Sahih ke tak? Kalau ikut riwayat, Nabi yang bawa makanan. Bila habis, Nabi turun balik ke rumah Khadijah dan ambil makanan, Nabi sendiri bawa. Bukan Khadijah yang hantar. Maryam B. Bolehkah fidyah dalam bentuk wang diberikan pada fakir miskin dan anak yatim dan menolong dalam misi dakwah? Boleh. Fidyah mesti diberi pada fakir miskin. Jadi kalau diberi untuk melalui misi dakwah, NGO tu kena pastikan fidyah itu sampai pada orang miskin juga. Apa yang menjadikan Nabi cinta untuk berkhalwat di dalam gua? Sebab Nabi yakin Allah ada bersama baginda. Jadi orang beriman ni yang paling penting apa dah? Allah bersamanya. Di mana berada, ada kemudahan ke tak ada, itu semua tak penting tu. Panjat gunung kerana Allah. Boleh ke? Saya nak tanya, dia panjat gunung kerana Allah. Siapa yang suruh? Allah suruh ke? Solat kerana Allah. Betul lah sebab Allah suruh solat. Sedekah kerana Allah. Betul lah sebab Allah suruh sedekah. Tapi panjat gunung kerana Allah. Bila Allah suruh panjat gunung? Untuk melihat Allah kata apa? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah suruh tengok gunung. Bagaimana Allah pasak. Allah tak kata panjat gunung, tengok. Apa perbezaan yang hafal Al-Quran? Tak macam ni. Mungkin dia kata, okey, tak boleh panjat langsung. Okey. Kalau panjat gunung kerana Allah tak boleh sebab Allah tak suruh panjat. Okey. Kalau dia kata, saya panjat gunung sebab nak tengok ciptaan Allah daripada atas. Kerana Allah, boleh. Sebab Allah suruh tak tengok ciptaannya? Ya. Tapi kalau panjat gunung kerana Allah, tak boleh. Ustaz, apa perbezaan yang hafal Quran dengan yang tadabbur Quran? Yang hafal? Quran dan tadabbur Quran.
Dia hafal Quran, dia buat benda yang sunat. Hafal sunat. Tak ada satu pun dalil pada Quran ataupun hadis yang mengatakan wajib hafal. Dan Allah tak akan wajibkan benda yang manusia tak mampu. Bukan semua orang mampu menghafal Quran. Jadi Allah ni rahmat. Allah rahmat kepada semua makhluknya. Yang manusia tak mampu, Allah tak akan wajibkan. Hafaz, semua orang tak mampu. Tapi tadabbur Al-Quran, semua orang mampu tak? Ya. Dan sebenarnya Al-Quran diturunkan untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Caranya apa? Kena faham dan ikut Al-Quran. Dan maka tadabbur Al-Quran adalah wajib setiap orang. Dan bila Allah wajibkan, setiap orang mampu tadabbur. Sebab itulah Islam daripada hari pertama lagi, yang terima Islam siapa dah? Khadijah, perempuan. Yang terima Islam siapa dah? Abu Bakar, seorang tokoh perniagaan. Yang terima Islam hari pertama siapa? Budak kecil, Ali. Mana Islam sesuai untuk semua. Kenapa tadabbur ni baru start sekarang? Dulu tak ada tadabbur tu? Ke macam ni? Dulu macam tajwid dengan tilawah je banyak. Oh, susah. Kenapa tadabbur ada sekarang? Dulu tak ada. Susah nak jawab sebab masa dulu saya belum ada. Tapi saya agak-agak lah. Punca dulu tak ada tadabbur sebab orang dulu mungkin maklumat dia pasal tafsir, pasal tadabbur tak luas. Kan biasa belajar pondok dia tak belajar tafsir ataupun tadabbur, dia tak belajar. Dia belajar apa? Kitab fiqh, kitab tasawuf kan. Jadi tadabbur tak ada. Bila dia tak belajar tadabbur, macam mana dia mengajar? Tapi bila ilmu dah semakin meluas dan kemudahan semakin canggih, manusia boleh belajar di mana-mana sahaja, kadang-kadang melalui internet je keluar. Tekan je jadi keluarkan. Jadi ilmu tu semakin mudah dicapai, termasuklah ilmu tadabbur. Maka sekarang ilmu tadabbur semakin merebak. Benda tadabbur dah ada. Cuma mungkin tak sampai kepada ustaz-ustaz dulu. Maka mereka mengajar tajwid je lah, tafsir je lah. Okey. Jika seseorang ada hutang, niat nak bayar selepas si pemiutang ada wang untuk membayar balik, tetapi orang yang dihutang telah meninggal dunia. Bagaimana si pemiutang nak tebus dosanya semula? Okey, ulama kata kalau kita berhutang dan orang yang kita berhutang tu dah meninggal, ulama kata kita sedekah. Salah satu caranya kita sedekah dengan niat pahala tu kepada orang yang kita berhutang dengannya. Semoga Allah terima pahala sedekah dan Allah bagi pahala kepada orang yang beri pinjam pada kita dan Allah ampunkan dosa kita. Ada satu hadis sahih. Yang berkata siapa yang berhutang dengan niat betul-betul nak bayar, tapi akhirnya dia tak mampu, Allah akan bantu. Cara Allah bantu apa dah? Kadang-kadang Allah buka pintu hati orang yang bagi hutang, dia halalkan. Kadang-kadang dia tak halalkan, tapi di akhirat besok Allah ampunkan dosa orang yang berhutang. Bila ni? Bila dia berhutang niat betul-betul nak bayar, tapi dia tak boleh bayar sebab tak mampu. Dan siapa yang berhutang dengan niat awal lagi memang tak nak bayar, Allah akan binasakan harta dia. Hadis sahih. Ada sekelompok berkata Nabi SAW hanya berdakwah, menyampaikan, tidak bersiasah. Apa makna siasah? Siasat ialah mengurus dunia, memimpin dunia. Subhanallah. Kalau Nabi hanya berdakwah dan tidak berpolitik, macam mana Nabi boleh jadi ketua negara Islam di Madinah? Negara Islam yang pertama di dunia, ketuanya adalah Nabi. Perdana Menterinya adalah Nabi. Jadi dakwah juga adalah politik. Politik juga adalah dakwah. Tapi politik yang mana? Yang ikut ajaran Al-Quran. Bukan politik yang kotor. Tadi Ustaz ada sebut orang Yahudi asal daripada Palestin, kemudian berhijrah ke Madinah. Jadi betul lah klaim Zionist Israel bahawa orang Yahudi adalah penduduk asal bumi Palestin dan itulah sebabnya mereka berhijrah besar-besaran. Okey, betul lah mereka mendakwa Palestin bumi asal mereka, sebab tu mereka berhijrah ramai-ramai kan ke Palestin. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, saya lupa ayat tu, Inna ardi, lebih kurang bumi aku, Allah kata, akan diwarisi oleh ibadi as-salihun. Bumi aku ni, Allah kata,
aku akan wariskan kepada hamba-Ku yang soleh. Jadi orang Yahudi sekarang beriman tak? Tak. Soleh ke tak? Tak. Mereka tak layak ambil tempat Palestin tu. Siapa yang layak? Orang soleh. Sebab itulah pendapat Syekh Saleh Utsaimin, kenapa orang Islam tak menang sampai hari ini? Di mana-mana. Sebab belum ada orang beriman yang betul-betul soleh. Kenapa orang Arab sendiri, dia tanah air mereka sendiri pun bergaduh sama sendiri? Sebab apa? Sebenarnya bukan bumi mereka tu, sebab mereka tak soleh. Mungkin bangsa lain yang soleh satu hari akan menguasai bumi mereka. Jadi bumi Allah ni sebenarnya bukan untuk bangsa tertentu, tapi untuk orang hamba Allah yang soleh. Apa jual? Ada jual kitab sirah, ada jual dan dah habis. Kita akan order lain insya-Allah. Apakah berita kedatangan Nabi Isa di akhir zaman? Nabi juga berita menggembirakan pada umat Islam yang beriman. Ya, berita gembira. Kedatangan Nabi Isa disebut dalam Quran dan juga dalam hadis. Kemudian, adalah benar bahawa Nabi Adam sudah mengetahui akan adanya, tak ada dalil, tak ada dalil Nabi Adam mengetahui akan adanya Nabi Muhammad. Ini memang pendapat yang tersebar dan macam benda tu betul, tapi tidak ada dalil. Siapa ada dalil mengatakan Nabi Adam dah tahu awal? Sebelum Nabi Muhammad muncul lagi, Nabi Adam dah tahu awal Nabi Muhammad akan datang. Siapa ada dalil bagi kat saya? Setahu saya memang tak ada dalil. Dan tak ada keperluan untuk Nabi Adam tahu. Apa perlu? Tugas Nabi Adam bukan tahu benda yang akan datang. Tugas Nabi Adam ialah didik anak-anaknya. Kaum yang meninggal sebelum kedatangan Islam yang dibawa Nabi dikira mati dalam agama apa? Dia bergantunglah pada orang tu. Kalau orang tu sebelum datang Nabi, sebelum datang Islam, dia tak sembah berhala. Kan? Dia kekal dalam agama fitrah. Dia tak buat maksiat. Sebab fitrah dia kata ini tak betul. Dia pun tak buat. Dan sembah berhala dia kata tak betul. Dia tak buat. Maka dia mati dalam agama fitrah. Dan insyaAllah akan masuk syurga. Sebab Allah kata, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan menyeksa, mengazab satu kaum sehinggalah kami utuskan Rasul. Jadi kalau sebelum kami utus Rasul dan mereka tak sembah berhala, mereka kekal dalam perkara yang baik, mereka ahli fitrah dan masuk syurga. Masih adakah orang Yahudi di Madinah pada zaman sekarang? Setahu saya tak ada, tapi orang Arab penganggar Yahudi ada. Orang Yahudi tak ada. Dah. Apakah berita kedatangan Nabi Isa nanti akan juga ditolak oleh seperti mana orang musyrikin? Ya. Dia tak ada Nabi. Allah sebut tidak ada Nabi, melainkan ada yang mesti ada orang yang akan kata sihir, penyihir, penyair, gila dan sebagainya. Jadi bila datang Nabi Isa nanti ada tak orang tolak? Ya, pasti ada. Tapi berapa ramai wallahualam. Betul ke ada yang keturunan Nabi ini tidak boleh terima zakat dan infak? Walaupun ia susah. Sebenarnya tak ada, ini pandangan saya lah, tak ada seorang pun boleh membuktikan dia keturunan Nabi. Dia mendakwa ialah, tapi bukti tidak ada. Satu. Yang kedua, kalau betul keturunan Nabi, dia betul lah tak boleh terima sedekah. Tapi nak membuktikan dia keturunan Nabi, tidak ada. Kemudian yang kedua, yang keturunan Nabi bukan mestinya mulia. Kan? Bukan mesti mulia. Yang mulia ialah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia bukan keturunan Nabi, tapi atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dia Bilal. Apa hubungan Abu Lahab dengan Nabi? Pakcik. Apa hubungan Bilal dengan Nabi? Tak ada kaitan apa-apa. Tapi siapa lebih mulia? Bilal ke Abu Lahab? Bilal. Bilal bukan keturunan Nabi, tapi sebab dia bertakwa. Semasa bacaan tahiyat, betul ke tak boleh sebut Sayyidina Muhammad? Ada dua pendapat lah. Pendapat pertama mengatakan tak boleh sebut. Sebab asalnya tidak ada. Allahumma salli ala Muhammad.
Tak ada, Nabi tak pernah sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi pesan dah kepada kita semua, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu semua salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Aku ni baca tak Sayyidina? Tak, jangan baca. Adapun nak sebut Sayyidina di luar, silakan, tak ada masalah. Ulama kata kalau sekadar nak memuliakan Nabi boleh sebut, tapi di luar. Dalam salat jangan. Ada pandangan ustaz tentang hadiah Al-Fatihah, pahala baca Al-Quran dan sedekah kepada si mati. Tak, bukan amalan Nabi. Baca Fatihah dan sedekah pada si mati bukan amalan Nabi. Tidak ada satu pun dalil yang sahih daripada Nabi ke, daripada para sahabat ke, bahkan daripada empat mazhab ni, tidak ada yang menunjukkan mereka bersedekah Fatihah kepada si mati. Tidak ada. Tapi boleh tak kita baca Quran dan niat sedekah pahala kepada orang mati? Itu soal lain. Ini bukan Fatihah sajalah, baca apa saja Quran, kemudian kita niat sedekah kepada orang mati. Ada dua pendapat. Mazhab Syafi'i tak sampai. Berdasarkan ayat wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Allah kata tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usaha. Kawan tu dah mati, dia tak usaha pun, kita yang baca Fatihah, maka orang yang mati tak boleh ambil tu. Sebab bukan usaha dia. Itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali, baca Fatihah, baca Quran, baca tahlil ke untuk si mati sampai. Tapi caranya berbeza, bukan macam cara yang masyarakat kita lakukan. Caranya macam mana? Kita baca Quran niat untuk kita, bukan terus awal-awal niat untuk si mati. Semua orang mati tak boleh beramal. Orang mati boleh beramal tak? Tak boleh, dia dah mati dah. Tempoh beramal telah tamat. Yang boleh beramal siapa? Kita. Jadi kita baca Quran niat untuk kita. Lepas niat untuk kita, habis baca, kita dapat pahala. Dan dapat pahala baru kita niat sedekah pahala kepada si mati. Bukan sedekah bacaan, sedekah pahala yang kita dah dapat, sedekah pada si mati. Itu pendapat mazhab Hanbali. Dan tak perlu buat ramai-ramai. Kalau betul kita nak sedekah baca Quran pada jiran kita yang meninggal kan, seorang-seorang sampai tak? Lagi seorang, lagi ikhlas, lagi sampai. Kemudian baca surah apa? Kalau kita betul sayang pada saudara kita yang mati ni, nak bagi pahala sikit ke, nak bagi pahala banyak? Jadi pahala banyak, baca Fatihah ke, baca surah Baqarah? Baca surah Baqarah lah. Kalau sayang sangat pada saudara kita, ni asyik Fatihah aja. Ada doa yang Quran jenis macam mana sesuai dengan anak kecil yang dah habis baca juz amma. Quran yang jenis macam mana? Qurannya satu jenis je. Ataupun terbitan mana? Saya pun tak tahulah terbitan yang mana ni. Sebab saya tengok yang Quran bahasa Arab je. Boleh Google lah, boleh Google. Shopee. Panjat gunung sebab nak tengok ciptaan dari atas. Selamat ada. Ada doa yang diajar Nabi kepada sahabat sama tak doa yang dibaca oleh Nabi sendiri? Apa maksud dia? Tak. Dia Nabi ni adalah contoh. Contoh kepada bukan sahabat je, semua umatnya. Kan? Jadi bila Nabi contoh, Nabi sebelum Nabi suruh, sahabat Nabi sendiri buat. Jadi tak ada doa yang Nabi ajar pada sahabat, melainkan Nabi sendiri amalkan. Tanggungjawab kita untuk sampai kepada keluarga dan kawan-kawan. Tapi bila sampaikan mesti ada perbalahan. Mesti ada yang tak setuju sebab mereka pun ada pendapat sendiri. Dalam masa yang sama, saya fikir untuk jaga hubungan dan doakan yang terbaik. Boleh. Kita sampaikan, pertama kita sampaikan dengan ada jelaslah. Dalilnya jelas. Jangan bagi tahu pendapat kita. Kalau bagi tahu pendapat kita, orang tolak. Memang patut dia tolak pun. Sebab siapa kita? Tapi kalau kita bagi tahu, kena jelas. Ada dalil daripada Quran, ada dalil daripada hadis Nabi. Bila dia tolak, selesai tugas kita. Jangan berbalah. Kenapa nak berbalah? Islam mengajak kita berdamai, bersatu, bukan bergaduh. Bila kita sampaikan dakwah, bergaduh. Yang dakwah kita tak betul. Cuma yang bergaduh ni ialah yang memang keras, yang memang degil, yang tolak kebenaran. Itu biasa.
Sebab pakcik Nabi pun tolak dakwah Nabi, walaupun dia kenal Nabi ni adalah orang yang paling baik, orang yang amanah. Tapi sebab dia tak suka pada kebenaran, mesti berlaku pertembungan. Jangan orang tolak dakwah kita sebab cara kita, sebab hujah kita tak kuat. Jangan. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dalam 10 malam terakhir. Jadi hari cuti setiap 17 Ramadan tak tepat. Cuti 17 Ramadan sebab nuzul Quran tak tepat. Sebab tidak ada dalil yang jelas Quran turun pada Lailatul Qadar pada 17 Ramadan. Tak ada dalil yang jelas. Dan Allah, kenapa tak ada dalil yang jelas? Sebab Allah tak sebut. Allah hanya sebut malam Al-Qadar. Berapa hari bulan Allah tak sebut. Kenapa Allah tak sebut hari apa dan berapa hari bulan? Kenapa? Sebab tak penting. Allah nak kita fokus pada isi Quran, bukan tarikh turun tu. Surah Al-Quran, Allah beritahu dia mudahkan Quran untuk diingati. Betul lah. Apa dia? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Allah sebut dalam surah apa tu? 4 kali Allah ulangkan. Sesungguhnya kami telah permudahkan Al-Quran untuk diambil pengajaran. Bukan untuk membaca. Kalau baca, ramai orang boleh baca. Bukan untuk hafal. Kalau untuk hafal, kadang-kadang budak boleh hafal 30 juzuk 2-3 bulan. Bukan. Bukan untuk khatam. Tapi Allah kata, kami permudahkan untuk manusia zikri. Ambil pengajaran. Makna Quran ni mudah difahami dan mudah diamalkan. Tak ada alasan untuk kita tidak memahami Al-Quran. Kononnya sebab kita tak belajar bahasa Arab. Tak ada. Tadabbur semua orang mampu, tapi ramai yang buat tak mampu. Betul. Solat duha berapa rakaat yang terbaik? Ada pendapat mengatakan paling banyak, maksimum dia 8 rakaat. Minimum dia 2 rakaat. Okey? Dulu kan boleh panjat gunung kerana Allah, kerana nak melihat kebesaran Allah dari atas. Datuk nak panjat gunung kan ni? Ajak saya. Akikah perlu dilaksanakan oleh ayah si anak. Bagaimana kalau dilakukan oleh atuknya? Adakah sah ataupun ayah anak tersebut perlu melakukan? Tak. Sah. Dia akikah ni pendapat dalam mazhab kita sunat. Sunat dilakukan oleh siapa? Bapa. Bila tu disunatkan dilakukan oleh bapa? Bila bapa mampulah. Kalau bapa tak mampu, miskin, jangan paksa diri, jangan sampai berhutang. Ataupun bapa tak mampu, atuk nak bantu, tak ada masalah, tak ada masalah. Siapa yang buat tak penting. Kadang-kadang bapa tak mampu, atuk pun tak ada, kita sendiri nak belanjakan, bagi duit pada bapa supaya bapa buat akikah untuk kita, tak ada masalah. Boleh je. Betulkah apabila kita sampai di perkuburan orang-orang kafir, kita perlu cepat-cepat meninggalkannya? Kalau naik kereta, kena speed. Tak, bila nak speed tu, bila nampak hantu. Speed lah. Kalau lalu tepi kubur orang kafir, tak ada masalah. Bukan tidak ada dalil. Bila lalu kubur orang kafir, kena laju. Tak ada. Ikut peraturan jalan raya. Berapa jarak sebenarnya membolehkan kita jamak solat mengikut hadis sahih? Kerana ada ustaz yang mengatakan jarak tak sama jarak yang diberi. Sebenarnya kalau ikut dalil yang sahih daripada Quran dan hadis, tak ada yang sebut secara jelas berapa jarak yang kita boleh jamak dan qasar. Tak ada dalil. Sebab tu ulama berbeza pendapat sebab tidak ada dalil yang jelas. Ada kata 2 marhalah, 80 lebih kan. Ada kata 3 marhalah, 100 km lebih. Kenapa berbeza pendapat? Sebab tidak ada satu dalil yang jelas yang menyebut ialah 2 marhalah ataupun 3. Bahkan ada mengatakan, ada satu hadis, Nabi menjamakkan solat ketika berada di Madinah bila Nabi nak musafir, sebelum keluar lagi. Sebab jamak ni, beza dia dengan qasar apa dia? Jamak, sebab jamak bukan musafir. Jamak dibolehkan bukan sebab musafir. Kena jelas tu.
Dibolehkan jamak bila ada kesukaran. Kita duduk kat rumah, sakit terlentang atas katil. Boleh tak jamak? Boleh. Ustaz, dia tak musafir pun. Siapa kata nak jamak mesti musafir? Tak. Jamak bila ada masyaqqah. Tapi kalau qasar, nak pendekkan salat, mesti musafir. Dua benda yang berbeza, tapi orang kita pukul rata. Jamak, musafir je boleh jamak, boleh qasar. Tak mestinya. Okey? Sewaktu Nabi Adam bertaubat, dia mendongak ke langit melihat Muhammad. Ni siapa cerita ni? Tak ada dalil lah. Tak ada dalil lah. Semua tak disebut dalam Quran ataupun hadis. Bila kita percaya benda macam ni, dan kita kata pula kata Nabi Muhammad, kita berdusta. Benda-benda, saya nak tanya, cerita Nabi Adam, benda gaib ke benda yang nyata depan kita? Benda gaib ke benda nyata? Gaib lah. Dia berlaku zaman Nabi Adam. Okey, kalau benda gaib berlaku zaman Nabi Adam, agak-agak siapa yang tengok Nabi Adam masa bertaubat, tengok dan nampak Muhammad? Siapa cerita tu? Siapa ada bersama Adam? Ada seorang je boleh cerita ni. Cerita tentang Nabi Adam, ada seorang je boleh cerita. Siapa dia? Nabi Muhammad melalui wahyu. Sebab Allah je tahu apa yang Nabi Adam buat ketika dia bertaubat. Allah saja yang tahu. Dan Nabi tak tahu. Kalau Allah yang bagi tahu Nabi dan Nabi bagi tahu, mesti ada hadis sahih. Tapi tak ada hadis sahih, jangan percaya. Mungkin tak bila Nabi Isa turun nanti ada apa malanggar tu? Ada malanggar orang beriman yang menolak. Tak tahu, soalan tak jelas. Saya tak pasti ya, saya tak pasti. Soalan pertama, soalan tak jelas. Wallahu alam. Soalan Ustaz, Quran yang bagaimana yang sesuai untuk kanak-kanak yang sudah habis baca juz amma yang ada tafsir? Google. Saya tak tahu lah Quran mana yang sesuai kan, boleh Google, tengoklah dan buat pilihan. Yang penting apa dah? Bukan Quran macam mana, bukan tulisan macam mana. Yang penting apa dah? Teknik yang menjadikan kanak-kanak boleh faham. Dia boleh baca dengan betul dan boleh faham isi kandungannya. Itu yang paling penting. Solat sunat yang perlu diutamakan ketika bangun malam, solat tahajud. Solat sunat yang perlu diutamakan ialah yang Nabi utamakan, iaitu solat malam, solat tahajud. Dalam WhatsApp kalau tak jawab salam tak apa ke? Tak, kata ulama, salam ni kena jawab sama ada secara direct ataupun secara tulisan. Kalau kita bagi salam dalam WhatsApp, tulislah lengkap Assalamualaikum, jangan Assakum, kan? Sebab dapat pahala. Kemudian bila kita dapat WhatsApp yang orang bagi salam, ulama kata jawab juga dengan lengkap Waalaikumsalam, paling ringkas. Kita dapat salam, dapat pahala. Apakah hukum orang yang tak pandai baca Quran mohon pencerahan? Hukum orang yang tak pandai baca Quran ialah wajib belajar. Wajib belajar sampai pandai. Kalau tak pandai juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebankan, melainkan setakat yang dia mampu. Jamak tak mesti. Okey. Tak ada dah. Okey. Besok kelas cuti ya. Besok tak ada. Tapi kita akan ada kelas hari Sabtu pukul 3 PM. Kemudian ada kelas juga hari Ahad pukul 10.30 pagi, insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.